merokok. Tapi ramai juga yang dah berhenti dan juga ada yang kurang merokok lah. Banyak sebenarnya, lagi-lagi kita kerja dekat highly stress apa semua, jadi majoriti dalam circle kita memang banyak yang either vaping atau merokok tu satu perkara yang biasalah. Ada, even saya punya family member pun ada yang merokok, abang saya. So itulah, even kawan-kawan. Pada saya tu idea yang sangat bagus lah, sebab sekarang ni pun pada saya lah ramai yang tak merokok dah. Jadi untuk suasana yang menyenangkan jugalah, tak ada yang mencemarkan sangat lah. Pandangan saya ada larangan ni satu akta yang baik lah. Lagi-lagi kalau katakan macam kita mak bapa ada anak kecil, jadi asap rokok ni kalau katakan untuk budak-budak tu HAM dia lagi tinggi lah, bahaya dia apa semua. Jadi akta larangan ni lagi-lagi terutamanya dekat kawasan awam yang ada kanak-kanak adalah satu akta yang sangat penting untuk dikuatkuasakan. Saya rasa tu satu inisiatif yang sangat bagus lah. Sebab for now kan kita ada tak boleh merokok dekat restoran semua, tapi masih tak berapa dikuatkuasakan sangat kan. Pada yang merokok tu mungkin dia kurang setuju lah. Tapi saya rasa sebab banyak lagi kedai lain yang buka kan, ada kedai-kedai 24 jam kan. Pada saya okey lah. Pada saya ada yang sangat bagus lah untuk melarang, menghadkan jualan rokok tu lah. Okay, macam kedai makan ni dia beza dengan kalau macam kawasan terbuka. Kedai-kedai makan ni banyak mak bapa bawa anak-anak kecil yang lebih terdedah kepada bukan sekadar asap rokok, tapi macam asap-asap lain, kereta lah apa semua. Jadi tapi bila dalam satu kawasan yang kecil ada asap rokok, kesian dekat anak-anak, dekat baby apa semua. Jadi pada pandangan saya, langkah kerajaan untuk menghentikan penjualan rokok, tembakau dan sebagainya dalam kawasan premis makanan ni adalah satu langkah yang wajar dipuji. Bagi saya benda tu sangat baguslah. Kalau for health reason, untuk kesihatan, yes, bagus. Okey, baik, itu antara kesempatan yang kita bawakan sebelum ini untuk kita mendengar pandangan orang ramai tentang apa yang kita nak bincangkan pada waktu ini, tentang Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, yang secara umumnya adalah usaha untuk kurangkan penggunaan produk tembakau dan melindungi kesihatan awam. Jadi untuk kita pergi lebih terperinci, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Dr. Nurhaliza binti Zakaria, Ketua Penolong Pengarah Kanan PPKA Sektor Kawalan Tembakau dan FCTC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor. Kita sedia maklum, mungkin saya rasa ramai yang mungkin tidak cakna bahawa akta ini telah pun mula dikuatkuasakan bermula 1 Oktober yang lalu. Jadi ini ruang dan juga platform yang terbaik untuk kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan dengan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852. Mungkin boleh ceritakan sedikit, Doktor. Okey. So baiklah, saya ulang balik Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam. So bila kita sebut nama akta itu sendiri, kita dah tahu memang kepentingannya, fokusnya, objektifnya adalah untuk kesihatan awam. Jadi objektif utama akta ini digubal dan dah mula dikuatkuasakan adalah untuk mengawal semua jenis produk merokok. Jadi kalau itu kan sebelum ni kita ada peraturan kawalan hasil tembakau, hanya melibatkan rokok dan hasil tembakau saja. Tapi dengan adanya akta baru, kita dah mula mengawal semua jenis termasuk vape atau rokok elektronik yang sebelum ini tidak dikawal oleh mana-mana akta. Jadi kalau kita tengok bila kata melindungi kesihatan awam, antara objektif atau aim Kementerian Kesihatan adalah untuk melindungi masyarakat, terutamanya golongan muda, kanak-kanak, remaja daripada terjebak dengan atau terdedah kepada bahaya asap rokok inilah. Jadi dalam akta ini kita ada 13 subsidiary, maksudnya peraturan, perintah, so dia ada detail lagi. Okey, 13 ada lagi. Maknanya satu akta ada anak-anak dia lagi 13. Okey, keseluruhannya. Okey, baik. Dan bagaimana bentuk kawalan terhadap produk merokok yang akan dilaksanakan oleh KKM di bawah Akta 852 ini? Okey. Untuk kawalan yang spesifik, saya sebutkan yang penting-pentingnya lah ya. Satu adalah larangan pengiklanan, promosi dan tajaan. Sebelum ini hanya terpakai untuk produk rokok, tembakau
tembakau. Tetapi sekarang dia telah meliputi semua jenis produk merokok. Maksudnya sebarang periklanan, promosi tajam melibatkan rokok ke, cerut ke, vape atau rokok elektronik tidak lagi dibenarkan. Ya, so periklanan tu kalau kita tengok sebelum ni mungkin dalam event-event penajaan kan, kalau periklanan secara atas talian, ya, jadi kita tak benarkanlah. Dan juga dari segi kawalan penjualan. Kalau penjualan kita tengok sebelum ni mungkin ada produk-produk yang bebas jual secara dalam talian, ya, melalui social media dan sebagainya. Larangan juga akan telah berkuat kuasalah untuk produk-produk ini tidak lagi dijual secara atas talian. Larangan penjualan lain contohnya larangan penjualan produk merokok ni di kawasan institusi pengajian atau sekolah, larangan melalui penjualan vending machine, ya, larangan melibat penjualan melalui vape truck atau di pasar-pasar jualan sementara seperti pasar malam, uptown, downtown dan sebagainya lah. Jadi kita dah perkukuhkan lagi kawalan-kawalan tersebut lah. Dan jadi saya sebutkan lagi satu adalah pembungkusan dan pelabelan. Kalau kita tengok dalam akta ini di bawah peraturan pembungkusan dan pelabelan kita dah spesifikkan produk-produk yang ingin dipasarkan perlu mematuhi peraturan pembungkusan dan pelabelan. So maksudnya kalau kita tengok sebelum ni mungkin ada produk-produk vape yang berbentuk mainan contohnya tidak lagi dibenarkan untuk dijual. Maknanya kalau Kementerian Kesihatan penguatkuasa turun ke lapangan membuat pemantauan pemeriksaan, apabila kita jumpa produk-produk seperti ini memang kita akan ambil tindakan lah. Jadi dengan harapan biarlah produk-produk ini yang dipasarkan tu memang khusus untuk perokok lah. Bukannya disasarkan kepada golongan kanak-kanak dan remaja. Itulah harapan, aspirasi yang cukup besar sebenarnya. Topik ini sangat penting untuk kita bawakan. Lagi-lagi pada hari ini dengan sambutan Hari Sukan Negara, kita nak membudayakan gaya hidup yang sihat, bebas asap rokok, kita amalkan pemakanan yang sihat dan juga kita bersenam. Dan salah satu aspek penting adalah berkenaan dengan gaya hidup sihat itu tadi adalah untuk kita tidak membudayakan seperti budaya merokok ini. Jadi bagaimana untuk kita berikan pemahaman? Ialah kalau sebelum ini kita ada istilah generational end game ataupun generasi penamat. Untuk kita memastikan kita dapat melahirkan, kita mewujudkan persekitaran yang lebih sihat untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Doktor. Okey, baik. Undang-undang adalah satu komponen yang penting dalam membantu menyediakan persekitaran yang lebih sihat lah. Terutamanya apabila kita tengok banyak juga golongan remaja kadang-kadang bila terjebak dalam tabiat merokok. Jadi apabila adanya akta baru ini, kita ambil peluang untuk kita tangani isu ini. Saya cuba highlight dari segi antara yang kita perkenalkan di dalam akta baru dan peraturan baru ini adalah larangan pameran produk merokok di kaunter jualan. Di mana kalau kita tengok sebelum ini produk-produk merokok, rokok ke vape, dia dipamerkan secara terbuka di kaunter-kaunter jualan. Contoh kalau kita pergi kedai-kedai sebenarnya lah, contoh. Ya, betul. Ya, saya sebutkan macam 7-Eleven ataupun My News ataupun even kedai-kedai sesi minyak. Ada beberapa yang lain. Mereka produk merokok terpampang dengan jelas di kaunter-kaunter jualan ini. Jadi kita telah perkenalkan satu peraturan iaitu larangan pameran produk merokok di kaunter jualan. Jadi mereka tidak lagi boleh mempamerkan, maknanya dia boleh jual tapi dia tak boleh pamerkan secara terbuka. Jadi sejauh mana pemain industri ini sedar berkenaan peraturan ini? Dan sebab kalau saya imbas semalam, bukan saya tengok, saya pergi kedai mereka masih ada lagi. Katanya dia telah dikuatkuasakan 1 Oktober. Untuk khusus untuk peraturan ini, kita akta peraturan kita ada penguatkuasaan serta-merta.
dan kita ada penguatkuasaan secara berfasa. Okey. Itu telah di-highlight oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dalam kenyataan media beliau. Jadi antara yang kita laksanakan secara berfasa adalah larangan pameran. Okey. Jadi kita bagi tempoh kepada penjual, pekedai industri lah untuk buat persediaan untuk menutup produk-produk mereka yang dijual di kedai-kedai serbenikan. Jadi kita bagi tempoh dalam 6 bulan lah daripada tarikh kuasa. Jadi kita akan tengoklah macam mana perkembangannya. Hopefully by April next year kita dah boleh tengok lebih banyak kedai-kedai yang dah mula membuat tindakan lah yang mematuhi peraturan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Doktor, satu perkara yang dalam usaha ini sebenarnya bukan sahaja setakat undang-undang yang kena ikut serta-merta tetapi juga secara berfasa. Tak kiralah dua-dua sekalipun. Yang paling penting cabarannya adalah untuk memahamkan masyarakat. Adakah mereka tahu bahawasanya telah pun dimulakan? Pertama. Yang keduanya adalah untuk memastikan ia adalah berkekalan istiqamah, tidak hanya separuh jalan. Ini cabaran besar juga sebenarnya. Dan apakah persiapan KKM sendiri dalam menguatkuasakan Akta 852 ini dan terutama sekali dalam memberikan penyebaran maklumat kepada masyarakat umum? Baik. Untuk spesifik untuk Akta ini, kalau kita sebenarnya telah banyak buat libat urus even before kita kuasa Akta lah. Kita pergi turun ke lapangan, kita bekerjasama dengan NGO, reach out kepada komuniti. Contohnya macam kalau kita tengok larangan merokok. Larangan merokok merupakan benda yang dah sedia ada di bawah peraturan sebelum ini. Jadi bila ada Akta baru, kita strengthenkan lagi. Kita banyak buat projek-projek atau program yang kita kenal pasti kawasan-kawasan yang bermasalah dan kita minta pihak-pihak pejabat kesihatan daerah, pihak negeri untuk bekerjasama dengan NGO yang berhampiran untuk turun ke lapangan lah. Dan juga kita buat libat urus dengan industri sendiri. Maknanya sebelum kita kuasa Akta, kita dah buatlah beberapa siri libat urus untuk memaklumkan yang kita akan laksanakan beberapa peraturan yang mungkin akan melibatkan mereka memerlukan tindakan lanjut daripada pihak mereka. Kita juga menyediakan talian aduan dan saya tengok trend aduan yang kita terima sekarang meningkat. Maksudnya ramai orang yang dah aware lah, dah sedar. Sebenarnya ada peraturan, ada Akta baru, kawasan ni mungkin tak boleh merokok dan sebagainya. Jadi kita terima kalau dulu aduan kita dalam 30, 40, maksimum dalam 50 sehari. Even semalam kita terima aduan mencecah 80, 90 aduan. Jadi kita dah terima. Mungkin orang yang mengadu tu tak nampaklah immediately. Maknanya dia adu pukul 9 pagi, bukanlah pukul 9 pagi kita terus turun. Tapi kita akan salurkan dan biasanya penguatkuasa akan ambil tindakan turun ke lapangan atau tempat yang diadu tersebut dalam masa yang terdekat. Okey, jadi ini antara pemahaman kita lah untuk kita mewar-warkan kepada anda berkenaan Akta 852 iaitu Akta Kawalan Produk Merokok, dan pastinya ini untuk kesejahteraan kita bersama dan kita harapkan ini bukan sahaja usaha daripada pihak KKM semata-mata tapi kita berikan sokongan kerjasama untuk kita bersama-sama menjayakan Akta ini. Betul, walaupun saya dapat fikirkan terdapat cabaran dalam pelaksanaan juga pematuhan, Akta ini diharapkan memberikan kesan positif kepada kesihatan masyarakat dan menggalakkan generasi akan datang khususnya untuk hidup dalam persekitaran yang bebas daripada asap rokok dengan pendekatan yang bersepadu juga komen daripada semua pihak sebenarnya untuk menjayakannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nurhaliza Zakaria, Pengetua Penolong Pengarah Kanan PPKA Sektor Kawalan Tembakau dan FCCC bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi pencerahan berkaitan dengan Akta 852 ini. Okey, dan sekarang ini